Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Tema yang ingin kita pelajari pada hari ini masih lagi tema keselamatan, unit yang ke-8, awasi langkahmu. Tajuk yang ingin kita pelajari iaitu terutamakan keselamatan. Aku sebuah eskalator dalam standard pembelajaran 3.3.1. Dari segi standard kandungan 3.3 ini, kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.1, kita akan mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendraft dan menghasilkan 5 perenggan karangan berita dan karangan imajinatif dengan betul. Dari segi kriteria, murid dapat mendraft dan menghasilkan 4 daripada 5 perenggan karangan berita dan karangan imajinatif dengan betul secara individu. Mari kita teruskan dengan aktiviti kemahiran membaca. Kamu boleh buka buku teks muka surat 58 dan 59. Keselamatan di eskalator dan aku sebuah eskalator. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kamu. Pada hari ini, kita akan belajar 2 karangan ataupun format karangan iaitu karangan berita dan karangan imajinatif iaitu karangan autobiografi. Mari kita baca dan kenali dulu apakah format karangan berita. Kumpulan Kaijun ditugaskan untuk menulis karangan berita, manakala kumpulan Afifi menulis karangan imajinatif. Topiknya tentang keselamatan di eskalator. Ya, jadi kumpulan ini, murid-murid ini telah diberikan tugasan oleh gurunya untuk menghasilkan karangan berita dan juga karangan imajinatif iaitu karangan autobiografi. Jadi mari kita kenal dulu apakah format karangan berita. Jika kamu lihat di dalam buku teks kamu telah dikongsikan kotak berwarna hijau ini. Jadi dalam karangan berita kamu perlu ada tajuk. Ya, keselamatan di eskalator. Ini merupakan tajuk. Ya. Pernah tak kamu membaca karangan berita? Ya, karangan berita ini selalu kita baca di dalam surat khabar. Ya, jadi kamu lihat contoh yang diberikan dan dalam setiap berita yang dipaparkan mempunyai tajuk. Okay, kemudian B ini nama tempat. Dia berlakunya perkara tersebut ataupun kes tersebut di mana tempatnya. C ialah tanda koma. Perlu diletakkan tanda koma di sebelah nama tempat. Kemudian mesti ada tarikh. Ya. Tarikh berlakunya peristiwa tersebut. Kemudian I tanda pisah itu sempang. Ya, lihat di sini ya murid-murid, di sini telah dijelaskan format untuk karangan berita. F ini merupakan isu. Apakah isu yang ingin kita kongsikan dalam perenggan yang pertama? Kemudian seperti biasa ia akan bermula isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Cuma format ini kamu perlu ikut dengan sempurnanya kerana sekiranya kita memilih untuk menulis karangan berformatkan berita dan format kita tidak menepati format yang dipelajari dan ditetapkan, kita akan dipotong 3 markah secara keseluruhannya. Jadi kamu perlu berhati-hati untuk memilih karangan yang berformat. Okey, mari kita lihat ya karangan berita yang pertama di sini kita akan perlu membina karangan berdasarkan draft yang telah diberikan. Keselamatan di eskalator. Johor Bahru, 15 Ogos. Pasaraya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishak, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Dalam isi yang pertama ini, apa maklumat yang dikongsikan? Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator
merupakan tangga bergerak dibuat daripada besi, mempunyai motor dan rantai, kemudahan awam, keselesaan pergerakan. Okay, ini isi pertama. Ya, draft ini perlu kita hasilkan karangan yang lengkap berdasarkan isi yang diberikan ini. Tentu kamu pernah menaiki eskalator. Ya, di mana ya kita dapat jumpa eskalator ini? Ya, murid-murid tentu tahu kan? Ya, tentulah di kawasan Pasaraya. Kenapa kemudahan ini disediakan? Untuk memberi keselesaan kepada pengguna. Memudahkan pergerakan pengguna daripada satu tingkat ke tingkat yang lain. Okay, mari kita lihat isi yang kedua. Pengguna mestilah patuhi panduan penggunaan, patuhi garisan sempadan tangga, guna dengan betulnya, tidak merosakkannya. Ya, dalam berita ini ya, Encik Abdul Karim ini telah menyampaikan supaya pengguna mesti memastikan ataupun mematuhi peraturan penggunaan eskalator dengan baik. Yang ketiga, isi yang ketiga, beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar diselenggara ikut jadual, jurutera yang bertauliah, tiada anak tangga rosak, suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Jadi dalam isi yang ketiga ini kamu perlu menceritakan tentang tanggungjawab seorang pemilik eskalator yang perlu memastikan eskalator itu diselenggara dengan baik mengikut jadual ditetapkan dan perlu diselenggara oleh jurutera yang bertauliah yang berkemahiran dan perlu memastikan anak tangga dan suis kecemasan berfungsi dengan baik. Okay, akhir sekali bahagian penutup. Harapan Encik Abdul Karim ini supaya pengguna menghargai kemudahan dan menggunakan eskalator secara berhemah. Okay, ini isi-isi yang telah diberikan. Kamu perlu menghasilkan karangan berita dan menggunakan ayat yang lengkap. Mari kita teruskan dalam slide yang seterusnya. Okay, dalam aktiviti yang pertama ini, kita akan menghasilkan karangan berita berdasarkan draft yang telah diberikan. Seperti biasa, pada draft pendahuluan itu, kamu ambil dan salin saja dan jadikan dia perenggan yang pertama. Okay, ayat yang telah diberikan, kamu salin di dalam bentuk perenggan. Kita beralih kepada perenggan yang kedua, iaitu kita akan menggunakan isi yang pertama. Jadi, kita perlu membina ayat berdasarkan isi-isi yang telah diberikan. Kamu boleh menggunakan maklumat yang ada pada isi yang pertama dan kita jadikan dia perenggan yang kedua. Untuk kali ini, cikgu akan bimbing kamu menghasilkan karangan berita dan karangan autobiografi. Okay. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak yang dibuat daripada besi. Eskalator juga mempunyai motor dan rantai. Eskalator merupakan kemudahan awam untuk keselesaan penggerakan bagi memudahkan pengguna. Jadi isi-isi yang diberikan di sini, kamu gabung jalinkan menjadi ayat yang lengkap. Okay, jadilah perenggan yang kedua. Mari kita lihat perenggan yang ketiga. Kamu ambil isi yang kedua seperti yang isi yang pertama tadi, kamu jadikan dia perenggan yang ketiga. Pengguna mestilah sentiasa mematuhi panduan penggunaan eskalator. Pengguna juga hendaklah mematuhi garisan sempadan tangga semasa menggunakannya. Beliau mengharapkan pengguna menggunakan eskalator dengan betulnya dan tidak merosakkannya. Jadi ini isi yang kita ambil pada isi yang kedua, kita menjadikan dia perenggan yang ketiga. Okey ya, kita lihat yang seterusnya. Isi yang ketiga kita jadikan perenggan yang keempat. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar menyegarakannya mengikut jadual. Jurutera yang bertaliah hendaklah memastikan tiada anak tangga rosak dan suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Dan itu isi yang ketiga. Dan yang penutup, kita boleh ambil isi ataupun draft yang diberikan, kemudian hasilkan perenggan penutup. Akhir sekali, beliau menaruh harapan agar pengguna sentiasa menghargai kemudahan awam
yang disediakan dengan menggunakan secara berhemah. Okey, jadi sudah lengkaplah karangan berita kita dengan menggunakan isi-isi yang telah diberikan dan kamu hasilkan karangan tentang keselamatan di eskalator. Okey, untuk kali ini cikgu bimbing kamu sepenuhnya dan jika ada latihan berkaitan dengan karangan berita, kamu boleh menjadikan ianya contoh pada masa akan datang. Okay, kita beralih dalam aktiviti yang kedua iaitu karangan imajinatif iaitu autobiografi. Sebelum itu, mari cikgu kenalkan dulu apakah dia karangan autobiografi. Okay, karangan ini bermaksud riwayat hidup yang ditulis sendiri. Penekanan lebih kepada riwayat hidup sesuatu benda. Ya, dalam riwayat hidup ini kita akan ceritakan tentang nama dan sejarah kelahiran, bentuk, rupa dia, warna dia, hikmah yang diberikan. Ya, kita cerita sama ada pergerakan hikmat dia digunakan oleh siapa, digunakan untuk apa, tujuannya apa, ya. Sehinggalah tamat perkhidmatan sama ada di akhir ini, tamat perkhidmatan ini kamu nak ceritakan sama ada dia berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan, itu ia mengalami kerosakan, kecederaan dan sebagainya. Ditulis mengikut format biasa. Biasanya dalam karangan autobiografi ini kita menggunakan kata ganti nama diri aku. Ya. Dalam cerita perlu memaparkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai negatif tidak digalakkan. Ya. Elakkan menulis karangan dalam bentuk negatif. Dan juga kamu perlu menggunakan bahasa yang mudah dan tidak meleret. Ya, contoh karangan autobiografi ini cikgu pasti kamu pernah menulisnya, ya. Antaranya, aku sebatang pensel, aku sebuah komputer, aku sebuah kereta. Ya. Banyak ya contoh-contoh lain tentang karangan autobiografi. Tapi pada hari ini kita akan membina ataupun menulis karangan autobiografi tentang aku sebuah eskalator. Isi-isinya telah diberikan. Tugasan kita untuk menghasilkan karangan yang lengkap. Okay, mari kita lihat dari satu perenggan ke satu perenggan. Okay, kita bina untuk perenggan yang pertama, ya. Jadi daripada isi, aku ialah sebuah eskalator dan aku disuruh sambung. Di sini isi yang pertama. Dibuat daripada besi, bermotor dan berantai, bergerak dari aras ke aras memudahkan pengguna. Jadi kamu ubahlah dia dalam bentuk ayat yang lengkap. Aku ialah sebuah eskalator. Aku diperbuat daripada besi yang mempunyai rantai dan memotor. Aku dapat bergerak dari aras ke aras bagi memudahkan pengguna. Ini perenggan yang pertama. Mari kita lihat perenggan yang kedua. Aku dilengkapi dengan alat keselamatan. Aku mempunyai suis kecemasan dan dibekalkan dengan pengesan automatik. Aku diletakkan dengan maklumat keselamatan untuk memastikannya bergerak dengan selamat. Okay, isi perenggan yang kedua di sini, ya. Perenggan kedua kita masukkan jadi perenggan yang kedua. Okay, perenggan yang ketiga, kamu boleh gunakan isi pada perenggan yang ketiga, grafik yang ketiga. Jadi kita olahkan dalam bentuk ayat. Pengguna mestilah bertanggungjawab untuk mematuhi panduan penggunaanku. Mereka hendaklah menggunakanku dengan cara berhemahnya dan tidak merosakkan aku. Ya. Di sini kita bina untuk perenggan yang kedua. Seterusnya kita tengok perenggan yang keempat berdasarkan isi yang keempat. Selain itu, pemilik aku juga bertanggungjawab untuk membuat penyelenggaraan berkala ke atasku. Tujuannya adalah memastikan tiada komponen yang rosak dan suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Dan begitu juga perenggan yang terakhir, itu perenggan yang kelima. Aku berasa sangat gembira kerana dapat berbakti kepada pengguna. Aku berjanji akan terus berkhidmat sehingga akhir hayatku. Hargailah kemudahan dan gunakanlah aku dengan selamat. Okay, ini di akhir cerita aku sebuah eskalator. Di mana ia bermula dengan riwayat hidupnya, dihasilkan daripada apa tujuannya, apa dia punya fungsi dan sebagainya. Kemudian ceritakan tentang pengguna yang perlu bertanggungjawab menjaga. Ya, menjaga dan mengikut penggunaan yang telah ditetapkan, begitu juga dengan pemilik.
Yang telah membina eskalator ini perlu melakukan selenggara bagi memastikan eskalator ini sentiasa boleh digunakan dengan baik. Dan di akhirnya, mengandaikan eskalator ini merasa sangat gembira kerana dapat berkhidmat kepada semua pengguna. Dalam tajuk karangan autobiografi ini, kita perlu membuat andaian ataupun kita perlu mengandaikan kita sesuatu benda. Baiklah murid-murid, 2 karangan telah cikgu kongsikan pada hari ini, iaitu karangan berita, iaitu karangan berformat, dan karangan imajinatif, iaitu karangan autobiografi. Tugas kalian, kamu perlu menyalin kedua-dua contoh karangan ini untuk dijadikan rujukan pada masa akan datang. Jadi salin kedua-dua karangan ini dalam buku penulisan. Satu karangan berformat dan satu lagi karangan imajinatif. Salin dengan tulisan yang kemas dan mudah difahami. Berakhirnya penjelasan cikgu tentang karangan berita dan karangan autobiografi ini. Kita akan kongsikan nilai murni berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu keselamatan di eskalator dan aku sebuah eskalator. Nilai murni yang terdapat pada hari ini iaitu pertama, sentiasa berhati-hati dalam menggunakan sesuatu benda. Sesungguhnya apa yang dibina, dicipta, dibuat adalah untuk keselesaan pengguna. Jadi kita perlu menghargai apa jua peralatan ataupun kemudahan yang disediakan supaya kita dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Yang kedua, menghargai setiap kemudahan awam yang disediakan. Jadi kita perlu menggunakan kemudahan-kemudahan yang telah disediakan ini dengan cara yang betul dan berhemah. Jangan bersifat vandalism, iaitu merosakkan harta benda ataupun kemudahan awam yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, berakhirnya perkongsian cikgu dengan nilai murni tentang topik kita pada hari ini, maka berakhirlah video pembelajaran saya. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.